Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Harap semua sihat ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hari ini hari ketiga kita beraya. Saya harap anda semua gembira lah bersama ahli keluarga ya, bercuti. Hari ini sambil-sambil kita berhari raya ni ya, isu kita ialah makan ya. Makan, kita kembali makan seperti biasa. Jadi kat sini saya nak kongsikan lah isu yang memang penting, yang memang sebenarnya saya nak cakap dengan pesakit, katakan di ward atau di klinik ya, setiap kali merawat mereka, tapi tak ada kesempatan. Kadang-kadang ada masalah, tak sempat ya, tak sempat bekerja-kerja. Jadi tak tersampai isu apakah masalah atau kesan kesihatan sekiranya anda mempunyai berat badan berlebihan ya, ataupun overweight. Adakah masalah dengan rawatan di hospital atau ya, masalah-masalah lain yang berkaitan dengan masalah berat badan ya. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak kongsikan sikit statistik masalah yang dibuat oleh Kajian Kesihatan Mobiliti Kebangsaan 2015 ya, yang berkaitan masalah 2019, iaitu mereka telah dapati bahawa Malaysia adalah antara negara yang paling gemuk di Asia. Waalaikumsalam Aizuddin, terima kasih. Malaysia antara negara paling gemuk di Asia ya, yang mendapati antara 1 daripada 2 orang overweight ataupun obese ya. So kita, jika anda lihat statistically daripada tahun 2006 hingga 2015, bilangan rakyat Malaysia yang overweight meningkat daripada 30% kepada 64%. Yang ni overweight lebih daripada BMI lebih daripada 23. Kalau BMI lebih daripada 25 pula, daripada 21% pada tahun 2006 meningkat kepada 2015 kepada 47.7%. Okey. Macam mana yang obese? Obese ni daripada yang ada BMI body mass index 30, daripada 7.4% pada tahun 2006 kepada 15% pada tahun 2015. Jadi kalau kita lihat bilangan yang melebihi berat badan ni, overweight dan juga obese, meningkat 2 kali ganda. Dan dalam tempoh 9 tahun saja di Malaysia meningkat 2 kali ganda. Jadi apa masalahnya di sini? Ia memberi kesan langsung kepada anda dan juga kesan kepada perawatan di hospital. Okey, terima kasih kepada yang baru menghadiri Zira Nazira, terima kasih. Tak sangka pula tengah hari ni, ingat masak tengah hari ni ya. So terima kasih kerana dapat join sesi live Facebook ni. Okey, satu lagi isu yang nak saya kongsikan di sini, apakah masalah-masalah secara umum dahulu. Jika anda overweight, macam mana kita define overweight ni? Overweight ni macam mana kita nak tahu overweight? Adakah anda overweight? Adakah kalau kita tengok orang tu nampak besar, kita boleh kata dia overweight atau dia obese? So kalau secara umumnya ada banyak cara kita nak tahu orang tu overweight atau obese, tapi antara cara yang paling kerap digunakan ialah melalui body mass index. Body mass index. So macam mana nak kira body mass index ni? So anda ambil berat badan anda dalam kilogram. Okey, ambil berat badan anda dan anda bahagikan berat badan dengan ketinggian anda. Maksudnya dalam meter. Contohnya macam berat badan saya, contoh saya tak ada rahsia pun berat badan ya. Berat badan saya 69 kilo. Bagikan dengan ketinggian saya 1.65 meter 1.65. Jadi kalau anda bagi 69 bagi 1.65 dan bagi lagi 1.65, anda akan dapat macam berat BMI saya ialah 25 ya. 25 ni kalau kira sebenarnya dah overweight sikit ya, dah kira overweight. Apa ini saya nak kongsi ni. Kalau ni kadang-kadang doktor tak sempat nak cakap ke hospital ya, sebab kita kadang-kadang kita dapat tengok pesakit tu sekejap sangat, seorang 5 minit, seorang 10 minit. Kau kat klinik ya, anda tunggu lama di luar menunggu giliran, bila masuk anda dapat jumpa doktor pun sekejap je. Saya faham ya, 5 minit 10 minit. Jadi doktor tak sempat cakap ya. Banyak perkara-perkara kita dapat khusus kepada masalah anda pada ketika itu saja. So kita tak dapat nak bincang secara umum ya, masalah-masalah lain.
Okey, apakah kesan obesity atau overweight kepada kesihatan anda? Ni secara umumnya, kalau anda nak tahu amat penting Okey, satu dari segi, kalau anda tengok apa masalah orang yang berat badan berlebihan, suka nak tidur kadang-kadang tidur terganggu, kita panggil sleep apnea. Sleep apnea ni maksudnya anda tengok orang berdengkur tidur, kadang-kadang dia terbangun, kadang-kadang nafas tu terberhenti, tengah tidur terberhenti nafas anda pernah tengok kan? Okey, apa masalah lain lagi? Masalah apa? Jantung masalah jantung, cardiovascular kita panggil. Cardiovascular ni contohnya masalah tekanan darah tinggi Kalau anda berat badan anda berlebihan, anda lebih senang dapat tekanan darah tinggi. Antara cara paling mudah untuk menurunkan tekanan darah ialah dengan mengurangkan berat badan anda. Yang tu tak senang tu, nak kurang berat badan tak senang Okey, apa lagi masalah yang berkaitan dengan cardiovascular? Contohnya masalah jantung Masalah jantung, risiko untuk mendapat stroke juga lebih tinggi. Lagi tinggi BMI anda, lagi tinggi risiko untuk dapat serangan jantung dan masalah berkaitan dengannya Kalau ikut satu statistik ni, dikatakan meningkat sehingga 49% mortality rate, maksudnya risiko kematian tu tinggi So saya harap kita sama-sama ubah. Jadi dia tak dapat ubah dalam masa satu hari Okey, masalah apa lagi yang anda biasa tengok kalau orang sakit, kalau badan besar ni? Apa contohnya lagi? Gastrik kan, heartburn kita panggil pedih, bulu perut ni pedih senang makan dah kalau orang Terengganu kata seeh perut Allahu Akbar terima kasih. Kita sebenarnya ada yang kata saya obese saya terima kasih. Puan jangan risau. Sebab apa? Anda tahu kalau langkah pertama untuk selesaikan masalah kita ialah dengan menerima hakikat masalah kita tu dulu. Okey, masalah orang sekarang denial state. Susah nak terima bahawa dia ada sakit. Kita kata kita tak obes, padahal kita sebenarnya obes. Sebenarnya tu tak boleh kita kena terima hakikat. Bila kita terima hakikat, baru kita boleh ubah. Bila kita terima hakikat apa-apa saja, baru kita boleh ubah. Semuanya di fikiran kita. Jadi ini bukan masalah body shaming saya risau juga nak bawa topik ni. Kadang-kadang ada orang kata body shaming. Bukan body shaming. Tak apa kalau kita tak menghina sesiapa cuma saya nak cerita pasal hakikat dan juga statistik dan juga perkara yang berkaitan dengannya. Jadi kita tahu saya yakin kalau kita tahu masalah-masalah yang berkaitan dengan obesity masalah overweight, kita semua akan bergerak ke arah yang lebih baik lagi untuk improve berat badan kita. Kita tak lahir dalam keadaan obes kita tak lahir dalam keadaan obes. Siapa yang menjadikan kita obes sebenarnya Okey, apakah masalah lain lagi? Jika kita overweight ataupun obese, kita lebih senang mendapat masalah gout contohnya risiko lebih tinggi serangan gout risiko untuk mendapat hati yang disaluti oleh lemak, kita panggil fatty liver disease fatty liver. Yang ni kita tak nampak, benda dalam perut kita tak nampak Jadi masalah-masalah lain lagi, contohnya yang kita semua takut saya tahu anda takut, saya pun takut. Na'udzubillah min zalik. Kita harap kita tak mendapat risiko kanser. Kanser apa yang contoh yang berkaitan dengan darah tinggi dengan overweight obesity. Endometrial cancer, kanser rahim, kanser prostate, kanser buah dada. Tu semua berkaitan dengan berat badan yang berlebihan. Masalah-masalah sakit puan masalah sakit puan, jika anda ada contohnya period ataupun datang bulan yang tidak teratur, pun boleh disebabkan oleh masalah berat badan berlebihan. Ada kes-kes kita panggil PCOS polycystic ovarian disease. Kadang-kadang polycystic ovarian syndrome kadang-kadang kita senang mendapat obesity itu pun masalah kadang-kadang kita boleh mendapat masalah infertility, susah nak mengandung Jadi saya yakin jika anda ada masalah ni, anda bukan kesorangan ramai rakyat Malaysia yang ada masalah overweight atau obesity. Anda boleh ke hospital untuk mendapatkan rawatan Of course belum apa-apa tu, sebenarnya kita sebenarnya kita kena hadapi dulu masalah ni. Kita kena ikhtiar dulu masalah obesity. Saya dulu pernah juga overweight, berat badan saya sebelum ni pernah sampai 76 2 tahun lepas perlahan-perlahan sampai sekarang ni 69 boleh anda boleh, jika saya boleh anda juga boleh. Jadi kita boleh menurunkan berat badan kita boleh menurunkan berat badan
secara beransur-ansur. Masalah kita nak cepat, ya, kita nak cepat, semua orang nak cepat. Masalah orang bukan orang Malaysia saja, ya, siapa saja manusia asalkan namanya manusia nak cepat, ya, semua nak cepat. Jadi kita kena sabar, ya. Kita kena sabar. Berat badan kita boleh turunkan secara beransur-ansur. Kalau anda dapat 500 mg atau 1 kilo sebulan pun dah cukup baik, ya. So jadikan itu satu motivasi, ya. Jadikan itu satu motivasi. Okey, hari ni saya nak cakap tu secara umum. Secara khususnya pula apa masalah ortopedik yang berkaitan, saya ada draft sikit lah supaya senang, takut lupa banyak benda nak cakap ni. Okey, secara spesifik secara ortopedik, okey, kita boleh bahagikan kepada masalah yang berkaitan kepatahan dan juga bukan kepatahan, Okey, bukan kepatahan pula kita boleh bagi pada jangkitan kuman dan lain-lain kondisi. Kalau anda tahu apa masalah orang datang kat ortopedik klinik ni, banyaknya selain daripada yang patah lah. Kalau yang tak patah, kalau patah masuk ward. Kalau yang tak patah datang ke klinik, apa masalah biasanya? Masalah L5S1 yang tanya saya. Contoh, anda ada masalah sakit belakang. Masalah sakit belakang, back pain adalah antara yang paling kerap datang ke klinik ortopedik. Selamat Hari Raya, Puan Asia Habas. Yang masalah paling common ialah masalah sakit belakang, sakit lutut. Tu masalah biasalah tu. Okey, sakit belakang, ya, kadang-kadang kita ada masalah sakit belakang. Nak tahu masalah apa, anda kena ke klinik, kita kena siasat lah, kena buat pemeriksaan fizikal, ya, tanya cerita anda, dan mungkin perlu siasatan lanjut, perlu buat X-ray atau MRI, Kadang-kadang ada yang berkaitan dengan saraf, ada yang melibatkan disc, cushion antara tulang, ada yang masalah tulang saja. Okey, cuma saya nak cakap dari segi berat badan ni, jika anda ada berat badan yang berlebihan, kita akan ada tekanan, akan ada bebanan yang berlebihan pada otot belakang anda, ya. Kita panggil paravertebral muscle tu. Anda senang dapat spasm, senang dapat spasm. So otot tu jadi kejang. So itu juga boleh menyumbang kepada masalah sakit belakang. Jadi kalau anda ada masalah slip disc contohnya, atau spinal stenosis, atau masalah spondylosis. Spondylosis ni contoh proses penuaan tulang belakang, proses penuaan tulang belakang ni kita tak nak elak. Bila kita semakin berumur, tulang belakang kita akan haus, akan semakin menua. Sama dengan sendi-sendi lain juga. Jadi kalau anda ada berat badan anda pun berlebihan, apa akan jadi? Dahlah sendi pun bermasalah, tulang pun bermasalah, berat badan pula lebih, jadi otot tu lebih, spasm dia lebih. Jadi sakit anda akan berganda-ganda. Jadi kalau kita boleh kurangkan satu sebab yang menyebabkan sakit belakang ni, itu pun sudah dapat membantu. Kita semua kalau boleh, kalau di hospital pun, walaupun doktor bagi ubat, biasa doktor akan selalu menasihati anda untuk makan bila perlu saja, betul kan? Kalau anda, biasa doktor akan cakap, okey, makan kalau sakit, kalau tak sakit tak makan pun tak apa, ya. Terima kasih. Selamat Hari Raya, ya, Puan Isma Liza, ya. Yelah, kebetulan hari ni hari cuti, jadi dapat buat sesi ni. Esok dah start kerja, masa ni waktu bekerja, jadi tak dapat lah, ya. So bila saya free, insyaAllah saya cuba buat kalau dapat berkongsi, ya. Okey, lagi satu masalah ialah sakit lutut. Masalah sakit lutut, sakit lutut ni osteoarthritis kita panggil, memang berkaitan dengan berat badan. Jika anda kurangkan berat badan anda akan perasan sakit lutut anda juga akan kurang. Faham tak? Kalau anda boleh kurangkan berat badan anda, sakit lutut anda juga akan kurang. Okey. Jadi kita kena, ini osteoarthritis ni banyak grade pula, ya. Grade 1, 2, 3, 4. Kalau dah peringkat keempat tu lutut dah bengkok, ya. Memang kadang-kadang kita memang memerlukan, biasa doktor akan nasihatkan anda, ya. Kadang-kadang injection pun kena cocok dalam lutut pun dah tak jalan, ya. Kadang-kadang kita perlukan pembedahan. Tapi itu semua pilihan anda. Kalau anda tak mahu pun tak ada masalah, ya. Tapi kita akan bincang, ya. Terima kasih Khairi. Selamat Hari Raya, ya. Okey, itu masalah condition ataupun kondisi yang biasa datang di hospital, ya. Sakit belakang, sakit lutut. Okey, depan ni kalau tak ada soalan boleh tanya, ya. Okey, masalah kepatahan, ya. Kepatahan ada beberapa masalah kalau patah, ya. Kalau anda datang di hospital pun masalah kalau patah. Ni patah contohnya kita perlu simen, ya. Perlu simen kalau anda obese, ya. Ada kes-kes contoh kalau patah tulang lengan, ya. Patah tulang lengan ni, humerus kita panggil. Kadang-kadang kalau kita tak boleh nak pasang semen pun. So ada kes-kes bila pasang semen tu jadi longgar, ya. Atau kepatahan tu tak boleh nak stabil, tak stabil nak pegang, ya. So kita ada kes sampai kita perlu
cadangkan kepada anda untuk lakukan pembedahan untuk masukkan besi atau plat tu untuk betulkan kepatahan tu sebab anda obese. Tu antara indikasi dia, kita panggil relative indication. So bukan semua, ada kes kadang-kadang sepatutnya boleh rawat dengan semen, tapi bila anda obese tak boleh nak pasang semen. Tu masalah juga. Ya. Selamat Raya Fadli, ya. Rohan, terima kasih kerana menonton, ya. Okey. Apa lagi contohnya? Kalau anda ada kepatahan tulang belakang contohnya, ya. Ada kes-kes kita pakai jewel brace, atau lambar korset. Kalau anda obese, ya, memang tak muat, ya. Memang tak muat. Jadi susah, ya. Takkan bila dah patah tiba-tiba nak suruh anda kurangkan berat badan, susah, macam tak boleh lah macam tu kan. Jadi sebelum apa-apa jadi, ya, kita beringat dulu, ya, sediakan payung sebelum hujan kata orang kan. Kita ikhtiar dulu. Kalau kita boleh pelan-pelan turunkan berat badan kita, topik sensitif, ya. Kalau kita boleh pelan-pelan turunkan berat badan kita, insya-Allah, kalau katakanlah na'udzubillah perlukan rawatan nanti, insya-Allah semuanya lebih dipermudahkan. Okey, isu pembedahan, ya. Pembedahan. Kalau kita badan besar, ya, contohnya anda patah tulang paha, ya, susah, ya. Kadang-kadang kita nak sampai ke tulang tu kadang sejengkal, 2 jengkal baru sampai ke tulang. Cuba anda bayangkan. Kadang-kadang antara soalan yang biasa orang tanya apa? Berapa lama operation doktor? Berapa lama operation doktor? Berapa lama nak masuk bilik bedah ni, berapa lama nak masuk nak keluar, ya. Tu soalan biasa, ya. Kalau anda obese atau overweight, ya, saya ni bukan body shaming, ya. Sekali lagi saya ulang, ya. Saya katakan hakikat supaya kita boleh sama-sama ambil langkah, ya. Kalau anda obese, pembedahan jadi lebih sukar, ya. Doktor nak buat pembedahan lebih sukar, luka pun lebih besar. Sebab kalau luka kecil kita tak sampai kat tulang tu, kita nak betulkan kepatahan tu pun tak boleh, ya. So luka jadi lebih besar. Bila luka lebih besar, proses nak baik, ya, sakit pun lebih sakit, proses nak baik pun lebih lama, risiko jangkitan kuman lebih lama. Sebelum buat pembedahan, nak bagi bius, Dr. Bius nak bagi bius pun berisiko, risiko kalau badan anda obese lebih besar berbandingkan jika anda lebih berat badan anda normal. Nak masukkan tiup pernafasan susah, ya. Nak mendongak susah, nak buka mulut susah. Jika anda contohnya wanita mengandung, nak bagi bius belakang pun susah. Nak masuk obat, bius belakang tu tak sampai jarum, anda terlampau besar. Macam mana, ya? Jadi jika mengandung ni, saya faham, ya, kadang-kadang mengandung sedap makan kan. Jadi kalau boleh kita kawal pemakanan, tengok berat badan kita, bukan kata jangan makan, ya. Jadi risiko untuk nak bagi obat bius pun lebih sukar. Kadang-kadang anda tahu nak katil pun tak muat nak letak pesakit sebab pesakit terlalu besar, terlalu obese, sampai kena cantum 2 katil. Anda boleh bayangkan tak? Okey, susah, Apa lagi contoh masalah lain, Masalah, saya ada pesakit baru ni dekat ward saya. Dia datang dengan hilang kekuatan tangan dan kaki, jadi lemah dan kebas, kebas tangan, jadi tangan tak kuat, nak pegang sesuatu ni tak kuat. Jadi bila terlepas, kita buat x-ray tengkuk tak berapa clear, kadang nampak tulang tapi saraf tak nampak kalau x-ray. Jadi kita perlu buat MRI. Anda tahu apa masalah dia? Nak buat MRI, nak masuk dalam mesin tu tak muat pesakit ni. Jadi berat badan besar, mesin MRI berat badan yang tertentu saja yang boleh tampung, dan bahu pun tak muat nak masuk, ya. Kita ada diameter, nak masuk mesin MRI tu tak muat. Anda bayangkan betapa besarnya pesakit ni. Jadi bila kita tak dapat buat MRI, kita tak tahu apa masalahnya, tekanannya di mana saraf tu. Dan bila kita tak tahu, kita tak dapat establish diagnosis tu, macam mana kita nak merawat, ya. Jadi memang pesakit ni satu masalah kita panggil diagnostic issues, Jadi kita terpaksa refer pada dietitian dulu, ya. Kita bagi obat untuk masalah saraf, semua tu kita bagi, rawatan kita bagi. Tapi pada masa sama, untuk buat MRI tu kita terpaksa, ya, rujuk pada dietitian untuk menurunkan berat badan beliau, Okey, saya dah cakap pasal risiko pembedahan, risiko pembedahan, luka lebih besar, ya, risiko penyakitan, masalah ubat bius, nanti kita akan summarizekan balik. Katil tak muat, masalah yang boleh
berlaku akibat anda obes, berat badan yang berlebihan. Okey, tak ada sini ada soalan? Itu masalah ortopedik dan juga masalah yang bukan ortopedik. Jadi saya nak minta kerjasama anda semua untuk sama-sama kita target, untuk sama-sama kita letak matlamat untuk dapatkan berat badan normal, ya, berat badan normal. Sebab apa? Okey, saya faham benda ni tak mudah, tapi saya yakin kita semua boleh, ya, kita semua boleh. Apa cara pertama yang paling penting sekali ialah jaga pemakanan kita. Pemakanan dari segi pengambilan kalori. Kadang kalau kita makan, kadang makan sikit tapi kalori banyak pun sama juga. As long as kita penggunaan kalori tu lebih daripada keperluan kita, insyaAllah berat badan kita boleh maintain, kita boleh guna. Lagi satu, riadah, beriadah secara berkala. Sekarang ni susah, ni puasa dah habis boleh, dan juga PKPB kita boleh mula beriadah, cuma kena jaga dari segi social distancing, ambil semua langkah-langkah untuk mengelakkan risiko jangkitan. Kita boleh kembali, ya, beriadah. Okey, dan kita kena ubah mentaliti kita. Saya nak cakap dari segi tak boleh terima, ya. Kadang-kadang even daripada kecil sekali kita suka tengok baby besar, kan? Betul tak? Kita suka tengok baby kita gemuk, ya. Kita suka tengok baby kita bukan masalah, kalau, ya, dia ada graf, dia ada berat badan yang berat badan yang boleh diterima, ya. Tapi kalau daripada kecil kita terlalu membesarkan baby kita, even kalau anda masuk, kalau anak kita sakit, auzubillah, terpaksa masuk ke hospital, doktor nak ambil darah, nak masuk, ya, jarum, masuk ubat pun, bayang ular pun susah, ya. Jadi saya mintalah kita sama-sama ubah mentaliti, pemikiran kita kena ubah, ya. Kita kena letak matlamat untuk dapatkan berat badan normal, ya, normal BMI, body mass index. Kita semua boleh, ya, kita semua boleh. Jadi saya mohon di sini kita cuba dapatkan berat badan normal, kerana kita tak tahu bila kita akan sakit, ya, kita tak tahu bila kita akan sakit. Kalau kita tengok kat luar pun hari ni pun kenderaan, ya, bawa motor apa semua tu, senang, ya, bila masa saja boleh mendapat kemelangan jalan raya, dan anda memerlukan rawatan, dan rawatan ni memang berkait rapat dengan berat badan kita, ya. Itu dari segi ortopedik lah. Even kalau dari segi yang bukan ortopedik sekalipun, jika berat badan kita berlebihan, saya ulang balik tadi, masalah dia apa? Anda boleh dapat masalah, ya, darah tinggi, anda lebih senang dapat kencing manis, ya, senang dapat masalah jantung, senang dapat masalah gout, ya, dan juga darah tekanan berat badan berlebihan juga berkaitan dengan kanser, ya, kanser. Jadi kanser rahim, kanser buah dada, ya. Berat badan berlebihan juga berkaitan dengan masalah infertility atau susah nak mengandung, ya. Jadi banyak sangat masalah, ya. Masalah sleep apnea, susah nak tidur, terjaga masa tidur, nafas terhenti semasa tidur, Jadi saya minta lepas ni, ya, saya dah cakap dalam 25 minit. Jika ada soalan anda boleh tanya. Saya akan cuba lepas ni, insyaAllah, kalau ada sesi seterusnya, saya akan cuba buat hari cuti lah, ya. Hari bekerja ni tak dapat buat, ya, melainkan kalau malam, ya. Jadi kalau ada topik-topik yang menarik, saya akan cuba bincangkan di sini, ya. Ada kes isu-isu yang saya boleh bincangkan di secara penulisan, tapi ada juga yang boleh dibincang, yang perlu dibincang secara bercakap macam ni. Contohnya berat badan ni kadang-kadang tak cepat nak cakap dekat ward, ya. Okey, kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tanya. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya harap sesi ni bermanfaat untuk anda. InsyaAllah saya akan kongsikan di Tinta Mahyudin, ya. Baik, saya rasa itu saja untuk hari ini. Okay, kalau ada sebarang salah silap perkataan, saya mohon maaf. Selamat Hari Raya, ya. Nanti insyaAllah saya cuba edit video ni, saya letak di channel YouTube saya untuk kegunaan pembaca-pembaca atau pendengar yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Bye bye.